Video ini ditajuk oleh Firma Guaman, Pertuan Asia dan Hisam, Cawangan Bangi. Sekarang ni skim rumah pertama ni dah ada dimansuhkan. Dia jama dengan skim yang agak sama, rupanya lebih kurang sama, yang dikenali sebagai kos-kos yang terlibat bila nak beli rumah pertama. Okey, anda dah bersedia beli rumah dah. Jangan lupa kita beli rumah ni satu hal. Harga rumah tu, tak kisahlah kita beli rumah secara rumah baru ke, rumah subsale ke, rumah lelong ke, itu cara pembelian. Memang betul niat kita nak beli rumah, so kita nak ready duit, sama ada duit kita sendiri ataupun bank, untuk bayar rumah tu saja. Tapi kena faham, dia ada kos-kos gandingan dalam hasrat kita tu. Yalah, dalam niat kita nak beli rumah tu ada pihak-pihak yang terlibat, dan bila ada pihak lain terlibat, adalah kos lain yang terlibat. Okey, so kita kena fahamkan macam ni. Bila kita nak beli rumah ni, dia mulakan dengan pemahaman pertama, dia terlibat dengan cukai. Kan, orang pembeli rumah, saya nak beli rumah je, cukai apa ni? Ya, dia ada cukainya. Mengikut undang-undangnya, bila kita nak beli rumah, untuk syarat sah pindah milik berlaku dengan baik, kita perlu bayar satu cukai yang dikenali sebagai stamp duty. Stamp duty ni ada kiraan dia. Biasanya nanti bila peguam dah dapat nilai rumah apa semua, dia akan keluarkan berapa anggaran stamp duty yang kena bayar. Tapi kalau dalam subsale, biasanya akan hantar ke LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, yang akan mengeluarkan taksiran stamp duty yang perlu dibayar. Okey, so kita ambil lain, kos-kos lain apa lagi yang terlibat. Okey, bila kita nak beli rumah, maka dia akan ada dua peguam yang akan timbul. Satu peguam yang menyediakan perjanjian jual beli yang menguruskan pindah milik, satu lagi peguam yang menguruskan pinjaman. Kadang-kadang berlaku dua peguam. Dua peguam. Kadang-kadang berlaku dua peguam, kadang-kadang berlaku satu peguam. Dialah peguam yang menguruskan perjanjian jual beli pindah milik kita, dan dia juga peguam yang dilantik panel kepada bank untuk menguruskan perjanjian pinjaman. Okey, nice setakat ni. So sebagai seorang pembeli, kita kena bayarlah dua-dua. Itu kisah dia, iaitu kos yang terlibat. Yang pertama tadi apa? Senang-senang faham lah. Dalam video ni kita lihat secara ringkas. Nombor satu, kita kena ready duit untuk bayar stamp duty. Nombor dua, peguam perjanjian jual beli yang menguruskan pindah bilik. Sampailah rumah tersebut, kalau keluar geran, keluar nama kita, ada nama bank sebagai pemegang gadaian. Okey, yang peguam satu lagi ni, dia menguruskan perjanjian pinjaman. Maksudnya, dia menyediakan perjanjian pinjaman di antara kita dengan bank, maka dia akan advise, dia akan keluarkan nasihat kepada bank bila sesuai nak release duit. Itu maksudnya ada peranan masing-masing. Sebab tu seperti yang saya katakan tadi, kan, ada dua peguam ataupun masa yang sama, satu peguam yang sama, dia ada tim dalam peguam firma tersebut yang menguruskan jual beli, dan juga satu tim yang menguruskan perjanjian pinjaman. Dah settle So sekarang ni kita fahamkan secara ringkas. Nombor satu, stamp duty. Nombor dua, bayar peguam, peguam jual beli tadi kan. Dan yang ketiga, peguam untuk pengurusan perjanjian pinjaman. Okey. Bila kita beli rumah ni guys, kita kan melibatkan satu bayaran yang besar. Ialah rumah RM300,000, RM200,000, RM400,000. Malahan yang mana yang layak tu sampai RM1 juta. Nervous bank tu nak bagi pinjam kat kita. Yang paling bank nervous, risikonya adalah apa? Iaitu risiko paling bahaya boleh berlaku kepada satu individu. Apa risikonya? Iaitu kematian dan kecacatan kekal. Jadi apa bank akan somehow lah, bukanlah wajibkan dia tak boleh wajibkan, dia offer sekali. Dia offer kita pinjaman, masa yang sama dia offer takaful, insurans untuk melindungi pinjaman tersebut. Dia jadi macam apa-apa jadi kat kau mati ke, kau accident sampai lumpuh, tak boleh bekerja, tak boleh nak bayar loan, okey tak apa, dia claim daripada takaful lah. So apa nama produknya? Iaitu famously yang terkenal, nama produknya iaitu Mortgage Reduction Term Takaful, MRTT. Itu nanti kita cerita lebih panjang dalam video lain cerita pasal MRTT. Tapi kita nak kena faham, MRTT ni kita kena subscribe, kita kena bayar prepaid. Maksudnya 30 tahun loan kita tu, premium yang kita kena bayar sepanjang 30 tahun dibayar lebih awal. Dan biasanya bank akan absorb sekali dalam pinjaman kita lah. Dan yang terakhir sekali, ini berlaku dalam dua keadaan. Kalau kita beli rumah secara subsale dan juga lelong. Kalau secara rumah baru,
Dia tak terlibat. Kos yang ke-5 ni tak terlibat. So kalau kita rumuskan tadi, nombor 1 cukai, stamp duty, nombor 2 peguam untuk perjanjian jual beli dan juga pindah milik, masih lagi nombor 2. Nombor 3 peguam untuk menguruskan pinjaman. Nombor 4 MRTT, takaful untuk hutang kita. Dan yang terakhir sekali nombor 5 ni iaitu berlaku dalam pasaran subsil dan juga lelong. Apa dia? Iaitu bank nak tengok laporan penilaian yang dikenali sebagai valuation report. Ini cerita pasal seorang jurunilai panel kepada bank tu. Bank akan lantik dia, kau pergi tengok rumah tu, kau pergi nilai sekarang, kau bawa balik dia punya report, betul tak dengan harga dia nak beli ni? Kalau semua cun, harga beli RM400,000, keluar laporan penilaian pun RM400,000. Jadi bank berpuas hati yang mana dia sedang memberi pinjaman ke atas satu rumah yang betul nilainya. Okay, so untuk recap guys, itulah 5 kos yang terlibat sekiranya kita nak beli rumah. Okay, so kalau kita rumuskan balik sajalah nak recap kan elok-elok tengok video panjang-panjang, apa pun tak ingat. Okay, so endingnya 5 kos terlibat bila kita nak beli rumah. Nombor 1, stamp duty, cukai nak beli rumah. Nombor 2, bayaran peguam untuk perjanjian jual beli dan juga pindah milik. Nombor 3, peguam untuk menguruskan pinjaman. Nombor 4, takaful insurans untuk melindungi pinjaman kita yang dikenali sebagai MRTT. Yang kelima iaitu laporan penilaian, valuation report yang disediakan oleh jurunilai yang akan digunakan untuk tujuan pinjaman kita. Tapi guys, sebelum saya akhiri video ni, something yang kita nak share bagi pembeli rumah pertama. Okey, siapa pembeli rumah pertama ni? Sila angkat tangan. Kau angkat tangan lah seorang-seorang. Okay, baik. So nak cerita je pembeli rumah pertama ni, dia ada kelebihan. Ialah somehow kerajaan nak galakkan orang-orang yang belum memiliki rumah untuk beli rumah. So dia ada facility, dia ada kemudahan kepada pembeli-pembeli rumah pertama. So dulu sebelum ni guys, nama dia skim rumah pertama. Golongan B40 khususnya orang muda berpeluang memiliki kediaman di bawah digital skim rumah pertama KU. Sekarang ni skim rumah pertama ni dah dimansuhkan. Dia jama dengan skim yang agak sama, rupanya lebih kurang sama, yang dikenali sebagai Skim Jaminan Kredit Perumahan, SJKP. SJKP ni satu fasiliti yang disediakan oleh kerajaan. Kerajaan jamin kan. Dia bagi tahu bank, tak apa kau bagi pinjam, aku yang jamin. Macam itulah Skim Jaminan Kredit Perumahan. Tapi dia ada peruntukan lah. Berapa bilion tu? Tak silap saya 50 bilion. So bank-bank akan keluarkan pinjaman-pinjaman tersebut mengikut peruntukan yang ada. So apa kelebihan kepada pembeli rumah pertama? Yang pertama, rumah bawah 500,000 stamp duty-nya percuma. Wow, kita jadi macam yelah nak bayar stamp duty-nya, amount-nya agak besar. Jadi kalau kita pembeli rumah pertama, jadi kita tak payah bimbang untuk bayar stamp duty. Pasal sebagai pembeli pertama di bawah package SJKP, kita tak perlu bayar dah. Yang kedua, kelebihan dalam SJKP ni iaitu kita boleh dapat 100% pinjaman. Bank biasanya kalau orang datang mohon pinjaman paling tinggi kadar pembiayaan yang disebutkan sebagai margin of financing, loan to value. Dia macam-macam nama. Senang faham kalau saya sebut margin of financing, boleh faham tak? Kan maksudnya peratusan kadar pembiayaan yang dibenarkan. Contoh, nilai rumah tu 400,000, jadi kita kena bayar 400,000. So bank menyediakan pinjaman sebanyak 90%. So 90% jadi berapa? So jadilah 360,000. Itu bank sediakan. 40,000 lagi apa? Diskaun. Jangan harap. Kita kena ready 40,000 tersebut. Jadi tak semua orang lah yang ada simpanan 40,000 sebagainya untuk beli rumah. Dengan fasiliti SJKP ni, maka bank mendapat kebenaran daripada kerajaan untuk memberikan 100% pembiayaan. So okay guys, itulah kos-kos yang terlibat bila kita nak beli rumah. Dan ada kelebihan bagi mereka pembeli rumah pertama yang dikenali sebagai SJKP. Alright, so dah harap membantu. Take care guys. Steady. Guys, okey tak video tadi? Belajar sesuatu tak? Sonok tak? Saya menjawab soalan tak? Adakah dia meningkatkan lagi pengetahuan anda dalam dunia hartanah? Kalau anda suka guys, apa kata kita like, komen, share dan jangan lupa tekan button loceng untuk dapatkan notification video-video terbaru yang akan dihasilkan. Okay, so jumpa anda di video akan datang. Take care. Steady. Home fee pula dah. Peguam kedua. Peguam yang tak. Jangan bergerak kan. Aku ni tunggu Wani bagi signal tak okey. Okey. Engkau tak dengar, aku yang dengar ni sakit hati pun tak kan? Apa tadi?
Okey. Nombor 3, pegangan peguam kau lah ni tutak. Man, kejap. Okey, bila kita beli rumah ni guys, delete yang tadi yang bahagian apa yang tadi lah. Okey. Kau tengoklah mana yang senang ni. So, yang kita berapa kali kos yang terlibat lah.